Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenan berangkat ke Majlis Santapan Negeri sempena lawatan baginda berdua ke Kuching di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada malam Isnin. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang. Selepas ketibaan masuk baginda berdua, lagu Duli Yang Maha Mulia dimainkan oleh kumpulan Pancaragam Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam majlis tersebut, baginda berdua turut dihiburkan dengan persembahan selamat datang, persembahan dari artis tempatan serta tarian kebudayaan. Turut hadir Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Deges Ugah Ambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wan Nasar serta barisan-barisan menteri dan timbalan menteri. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hicangki dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangik. Laporan seterusnya, Kerajaan Terengganu mahu bekerjasama dan belajar dari Sarawak dalam aspek inisiatif pembangunan rakyat termasuk projek pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata, ini kerana kedua-dua negeri itu mempunyai telaga minyak yang sesuai untuk projek CCUS. Inisiatif dan projek-projek yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak yang saya rasa terbaik dan itulah yang akan kita cuba laksanakan juga di negeri Terengganu. Kerana ada beberapa keadaan yang agak sama antara negeri Terengganu dan Sarawak di mana antaranya ialah isu yang berkaitan dengan carbon storage yang juga kita ada di Terengganu ada telaga-telaga minyak yang tidak digunakan. Jadi daripada sinilah kita ingin belajar apa yang dilaksanakan di Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Tambah beliau lagi, mereka telah mencapai kata sepakat di mana Kerajaan Terengganu akan menghantar satu pasukan untuk mempelajari perkara itu dengan Sarawak. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan div-div kenamaan yang lain. Seterusnya, perasmian Balai Bomba dan Penyelamat BBP Asajaya merupakan satu detik bersejarah yang amat dinantikan oleh penduduk setempat. Ini selepas Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang membuat permohonan untuk pembinaan BBP Asajaya pada tahun 2017. Perasmian BBP Asajaya itu telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Korming. BBP Asajaya dibangunkan di tapak seluas 2.22 ekar dengan kos pembinaan sebanyak 9.1 juta ringgit. Ia merupakan balai kategori D yang dilengkapi dengan ruang jentera, pejabat pentadbiran, stor logistik, bilik solat, 1 unit kuartus kelas A, 3 unit kuartus kelas F, tempat letak kenderaan, padang kawat serta kemudahan-kemudahan lain termasuk 1 unit light fire rescue tender, sebuah kenderaan utility dan sebuah bot penyelamat beserta enjin. Difahamkan pengoperasian BBP Asajaya ini bakal memberi sokongan kepada balai-balai bomba dan penyelamat berhampiran iaitu BBP Samarahan dan BBP Simonjan. Pembinaan balai ini pastinya memberikan kelegaan kepada penduduk selain memberikan akses kepada perkhidmatan kebombaan. Bukan sahaja lebih mudah, malah lebih cepat, cekap dan berkesan. Turut hadir Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Ming Ti dan Pemangku Residen Bahagian Samarahan Anwar Daan. Berikut pula, dana projek bagi program transformasi luar bandar RTP sebanyak RM110,000 akan disalurkan bagi pembangunan sosial yang menyeluruh di Kampung Rasul 1 pada tahun 2024. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata, daripada jumlah itu sebanyak RM60,000 diperuntukkan
untuk menaik taraf tempat letak kereta di Dewan Serbaguna Kampung Rasul 1. Manakala ujarnya peruntukan sebanyak RM50,000 pula bagi menaik taraf bangunan Biro Wanita Kampung Rasul 1. Pada tahun 2023, peruntukan RTP sebanyak RM60,000 telah disalurkan untuk menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Rasul 1. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam amal Kampung Rasul 1 di Dewan Serbaguna Kampung Rasul 1 Lundu pada malam Sabtu. Sedikit berita sukan. STPS FCA telah dinobatkan sebagai pemenang sulung kejohanan bola sepak Piala YB Billy Sujang setelah menewaskan pasukan Selara United 1-0 dalam perlawanan akhir kejohanan tersebut di Padang Bola Sepak Kampung Stenggang baru-baru ini. Menerusi kejayaan itu, STPS FCA berjaya membawa pulang piala pusingan, piala iringan serta medal dan wang tunai berjumlah RM2,000, manakala Selara United selaku Naib Johan membawa pulang piala iringan beserta medal dan wang tunai RM1,500. Tempat ketiga pula dimenangi oleh Seranta FC yang membawa pulang piala iringan beserta medal dan wang tunai RM1,000, manakala tempat keempat dimenangi oleh Sebandi FT yang membawa pulang hadiah wang tunai RM750. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata cetusan idea bagi menganjurkan kejohanan ini adalah bagi memberi peluang kepada belia dan juga veteran untuk sama-sama bermain di dalam padang serta menjadi sebuah platform dalam mencari pemain-pemain yang akan mewakili Dewan Undangan Negeri Dun Opar dalam Piala Prima Bidayo edisi 2024. Katanya lagi, komitmen bermain dalam satu pasukan amat penting kerana ia mencerminkan disiplin yang tinggi di kalangan pemain. Dalam majlis ini juga, Kampung Pak On telah diumumkan terpilih sebagai tuan rumah bagi kejohanan ini pada tahun 2024. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk Portal UKAS Sarawak, The Job Remind dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan surutan Majlis Santapan Negeri sempena lawatan Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri ke Kuching di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada malam Isnin. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.